Surah Al-Jumu'ah. Surah ini diturunkan di Madinah. Itu dia panggil surah Madaniyatun. Madaniyatun. Wa naqala al-ijma'u ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mengandungi 11 ayat. 11 ayat yang kita ada. Dinamakan surah Al-Jumu'ah, makna hari Jumaat, kerana pada ayat 9 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam bersegera ke tempat sembahyang Jumaat sebaik sahaja mendengar seruan azan, bang, serta meninggalkan kerjanya seperti berjual beli dan kerja-kerja yang lain. Jadi kita kena jual beli, kerja yang lain kita kena tukar, dan kena tinggal semua. Untuk pergi ke masjid mendengar khutbah dan mengerjakan sembahyang Jumaat yang termaklum. Setelah selesai salat Jumaat, mereka digalakkan meneruskan usahanya mencari rezeki sambil mengingati Allah banyak-banyak dalam segala keadaan. Itu sebab dinamakan surah Al-Jumu'ah. Dan terdapat beberapa hadis yang menyebut tentang surah ini, surah Al-Jumu'ah ni, nama dia surah Al-Jumu'ah. Di antaranya hadis Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajr yaumal jumu'ati. Nabi kita baca salat subuh hari Jumaat surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan surah Hal Ata 'alal Insan Hinum minad Dahri, itu untuk subuh. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati suratal Jumu'ah wal Munafiqin. Ini hadis ini akhrajahu Muslim. Mana Nabi kita baca waktu solat Jumaat dua surah lagi, surah Jumaat. Ini kita naknya nama dia tu, surah Jumaat dan surah Munafiqin. Jelaslah nama dari sudut nama. Intisari kandungannya, pada awal surah ini Allah Ta'ala menerangkan limpah kurnianya yang merupakan sebesar-besar nikmat dan sebesar-besar rahmat yang diberikan kepada bangsa Arab secara khusus dan bangsa-bangsa yang lain secara umum, sehingga mereka menjadi umat Islam dengan mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin mereka ke jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka sudah sewajibnya mereka bersyukur akan nikmat dan rahmatnya itu. Mengenai penolakan kaum Yahudi terhadap Islam, Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat, Nabi Muhammad sallallahu yang diutuskan kepada umat manusia sebelumnya itu telah pun diterangkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurah, tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya. Dia baca dah kitab dia, tapi dia tak percaya. Maka bandingan orang-orang Yahudi yang dipertanggungkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurah, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungan dan tugas itu, samalah seperti keldai yang memikul berkotak-kotak kitab-kitab besar sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Jadi Allah bandingkan dengan dongki, himar, duk bawa barang tak tahu apa isi kandungan. Ini kita bimbang ni, duk kata ke orang, kita pula duk bawa Quran hari-hari tak faham juga Quran. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah, dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Pendek ya intisari, pandangan surah dia pendek. Adapun fadailus surah, dalam
Dalam tafsir Muharrar dia letak kelebihan surah. Yang pertama tadi kita dah sebut tentang hadis Ibnu Abbas. Nabi kita baca surah Al-Jumu'ah ini pada solat Jumaat, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua dibaca surah Al-Munafiqun. Yang kedua, jadi sunat kita baca surah ini pada rakaat yang pertama semaya Jumaat. Kena ingat. Dan ada lagi hadis An-Nu'man bin Bashir. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang yang bernama Ad-Dhahhak bin Qais. Ad-Dhahhak bin Qais tanya Nu'man bin Bashir, "Ayya syai'in qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati siwa suratil Jum'ah?" Rasulullah baca surah apa lagi pada hari Jumaat lain pada surah Jumaat? Surah Jumaat aku dengar dah, tapi surah apa lagi dia baca? Qala kana yaqra hal ataka hadithul ghashiyah. Ingatlah, mana sabbih isma rabbikal ala dengan hal ataka hadithul ghashiyah. Mana kita boleh gilir lah, minggu ni surah ni, minggu ni surah ni. Hadis akhrajahu Muslim. Kelebihan lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa unzilat alaihi suratul Jumu'ah. Kami ada dekat dengan Nabi, Allah Taala turun surah Al-Jumu'ah. Akhrajahu Al-Bukhari mutawwalan wa Muslim. Ini menunjukkan bahawa kelebihan surah Al-Jumu'ah ini dibaca pada solat Al-Jumu'ah. Adapun maqasidus surah, objektif surah ini, min ahammi maqasidi hadhihi surah, objektif besar surah ininya iaitulah zikru mastafallahu bihi hadhihi al-ummah. Allah sebut apa yang dia pilih kebaikan kepada umat ini. Umat mana tu umat ini? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Wa min zalika, di antara kebaikan umat ini, salatul Jumu'ah, semaya Jumaat. Ini kelebihan umat ini. Ma'a bayani ba'dhi ahkamiha, dan Allah jelaskan sebahagian daripada hukum dia. Bila azan tak boleh lagi jual beli, haram jual beli selepas azan Jumaat. Mana bagi kita yang ada dua azan ni, azan yang kedua lah. Baik, dalam susunan Muharrar maudu'atus surah, isu-isu dalam surah ini ada beberapa perkara. Min ahammil maudu'atil lati ishtamalat 'alaiha surah, poin yang besar dia yang pertama, tanda as-sana'u 'ala Allah azza wa jalla, pujian kepada Allah, wa zikru mazahiri ni'amihi, dan menyebut beberapa nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang jelas yang kita nampak. Di antara nikmat dia yang besar, Allah Ta'ala hantar mari Rasul untuk membimbing, mendidik, mengasuh, mengajar umatnya Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isu yang kedua, taubihul Yahud, mencela puak-puak Yahudi. Kenapa? Dia ada kitab, dia tak beramal dengan kitab dia yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka untuk menjadi hidayah, untuk membaik pulih keadaan mereka, dan kitab itu menjadi hujah ke atas mereka sebab mereka sangka dia ni wali Allah, orang yang dikasihi oleh Allah, tapi dia tak ikut arahan Allah. Macam mana boleh jadi wali? Ini di antara benda ajaib. Mengaku wali tapi tak ikut arahan, itu benda pelik yang berlaku dalam dunia hari ini. Jadi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan tiru perkara yang sama. Apa dia? Mengaku kita ni pengikut Ansarullah tapi kita tak ikut perintah Allah Taala. Ini di antara benda ajaib, benda pelik yang berlaku dalam dunia hari ini. Ramai orang mengaku kita ni pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli sunnah, tapi bila kita ajar sunnah Nabi tak mau ikut. Ini di antara benda ajaib.
Yang ketiga, da'watul mu'minina ila al-muhafazati ala salatil jumu'ah. Menyeru orang mukmin supaya menjaga solat Jumaat. Wat tahziru minat takhalluf. Amaran jangan tinggalkan solat Jumaat. Ni ada setengah tempat ni dia tahu awal-awal lagi. Sini kalau nak kerja tak boleh solat Jumaat. Sebab boh dia tidak Islam, boh dia kafir. Dia tak mau solat Jumaat. Jadi kita kata kalau tahu awal-awal lagi tak boleh solat Jumaat, tu sudah kerja situ lah. Pergi cari tempat kerja lain, banyak lagi tempat kerja lain. Dia kata gaji besar, gadai agama nak buat apa? Ini kacau dia punya. Setengah-setengah bos ni dia tak peduli dengan tidak peka dengan suasana kewajipan umat Islam itu sendiri. Maka Allah Ta'ala mengarahkan kepada umat Islam supaya tinggalkan kerja buat apabila sudah masuk waktu Jumaat dan mencela mana-mana kaum yang tidak melakukan salatul Jumaat. Ini bahaya sekali.